Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua mahasiswa-mahasiswi ke UiTM Cawangan Sabah, iaitu Fakulti Perladangan dan Agroteknologi. Saya Viduriati binti Sumin, iaitu Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perladangan dan Agroteknologi di UiTM Cawangan Sabah. Hari ini saya akan memberikan pengenalan fakulti, iaitu satu maklumat yang penting kepada anda sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi yang masih baharu. Saya mulakan dengan pengenalan kepada program Diploma Pengurusan Ladang, iaitu Diploma Pengurusan Ladang AT110 ataupun dikenali juga sebagai Diploma in Planting Industry Management. Ya, mula-mula ditawarkan di UiTM Cawangan Sabah pada November 1999 dan setakat ini pada Ogos 2021 program DPIM ini telah mengeluarkan seramai 37 kumpulan, dan untuk pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi semua, anda semua dalam kumpulan ke-41, iaitu batch 41, ya. Berikut merupakan program baharu yang akan ditawarkan pada Oktober 2021, iaitu program Pra-Diploma Agroteknologi, dan pada Mac 2022 program Diploma Keusahawanan Tani dan Sarjana Muda Kepujian Teknologi dan Pengurusan Perladangan. So, mahasiswa-mahasiswi sekalian, anda amat bertuah kerana berpeluang untuk melanjutkan pengajian di UiTM Cawangan Sabah untuk program Sarjana Muda Kepujian Teknologi dan Pengurusan Perladangan AT220 pada tahun starting 2022, ya. Berikut merupakan carta organisasi di Fakulti Perladangan dan Agroteknologi UiTM Cawangan Sabah. Kita ada Rektor UiTM Cawangan Sabah, iaitu Datuk Profesor Madya Dr. Haji Abdul Kadir Haji Roslin, dan kita ada Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, iaitu Dr. Firdausi Sufian, dan saya sendiri sebagai Ketua Pusat Pengajian di Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, ataupun selepas ini saya akan sebut sebagai FPA sahaja, ya. Diikuti dengan pensyarah-pensyarah FPA kita, ya. Dan kalau kita tengok di bahagian sebelah kanan itu merupakan bekas pensyarah di UiTM Cawangan Sabah di Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, yang memberikan satu jasa besar kepada kita semua sebagai warga FPA, kerana beliau yang membawa program DPIM ini mula-mula sekali ke UiTM Cawangan Sabah pada November 1999, iaitu Encik Sabki Suhaili. Kita lihat di paparan ialah bidang kepakaran pensyarah. Kita lihat bidang kepakaran saya sendiri, iaitu pengurusan ladang dan agribisnes, dan terdapat 3 pensyarah yang mempunyai kelulusan PhD di Fakulti FPA, iaitu saya sendiri, Viduriati binti Sumin, dan Profesor Madya Dr. Henry Joseph, ya, bidang kepakaran perlindungan tanaman, GSTS Dr. Alexius Korom, bidang kepakaran kejuruteraan pertanian dan biologi, dan TS Rosliana Fitri Said, iaitu perlindungan tanaman, ya. GSTS Hamzah Rosli, kejuruteraan pertanian dan biologi. Hazmi Awang Damit, perlindungan tanaman. Encik Muhammad Hafizan Sisa, pengurusan ladang dan agribisnes. Falex Jelangkan, perlindungan tanaman, dan Puan Nur Azimah binti Jasni, pengurusan ladang dan agribisnes, ya. Dan tidak lengkap kita warga di FPA ini tanpa pensyarah daripada servicing lah, pensyarah daripada servicing, di mana pensyarah-pensyarah ini bukan di bawah FPA, tetapi penting untuk mereka berkongsi kepakaran mereka bagi melengkapkan ilmu ataupun kemahiran yang anda semua sepanjang 5 semester di FPA UiTM Cawangan Sabah, iaitu kita ada pensyarah daripada bidang perakaunan, bahasa Inggeris, matematik, statistik, komputer, kimia, ACIS, ya, keusahawanan, pengurusan sumber manusia dan co-curriculum, ya.
Okey, kita lihat seterusnya ialah buku peraturan akademik. Ya, pelajar-pelajar semua, mahasiswa-mahasiswi, segala peraturan yang berkaitan dengan universiti perlulah diambil perhatian. Jadi untuk sebagai garis panduan kepada anda semua, silalah rujuk buku peraturan akademik ini. Mana-mana yang tidak mungkin anda semua tidak familiar kan, sebab first time berada di IPTA ini. So mohon untuk membaca buku peraturan akademik ini, ya, dan fahami segala peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya, ya. Okey. Untuk pelan pengajian yang anda semua, ya, mahasiswa-mahasiswi sekalian, yang anda akan jalani sepanjang 5 semester di Fakulti APA UiTM Cawangan Sabah ni, iaitu dinamakan sebagai AT110, ya. Pelan pengajian AT110 bermula kemasukan November 2015, ya. Kita hanya ada 5 semester sahaja, iaitu 2.5 tahun berbanding sebelum ni 6 semester. Okey. So kita akan melihat sekejap lagi apa pelan pengajian AT110 ini, ya. Dan dalam tempoh pengajian ini juga, mahasiswa-mahasiswi sekalian, anda akan menjalani latihan industri, ya, di mana untuk latihan industri ini akan diberi grade lah, A, B, C, D dan seterusnya. Begitu juga dengan amali ladang. Okey, amali ladang ni akan dijalankan setiap hari setiap hari Jumaat, ya, pada 7 hingga 11.30 pagi, ya. Dan biasanya semester yang terlibat ialah semester 1 iaitu dengan kod APS 100, semester 2 APS 150, okey, semester 3 APA 200, ya. Dan ini adalah pelan pengajian bagi mahasiswa-mahasiswi yang di semester 1 sekarang ni kan. Ini adalah kursus-kursus semua subjek, ya, yang terdapat di dalam Student iPortal, dan anda semua perlu mendaftar subjek-subjek ini pada semester ini, ya, iaitu HBU 111, Kesatria Negara 1, ELC 121, Integrated Language Skill Listening, CTU 101, Prinsip-prinsip asas Islam, atau itu bagi yang Muslim lah akan mengambil subjek ini, dan bagi yang bukan Muslim akan mengambil subjek IDA 102. Okay, MAT 112 Business Mathematics, AGR 122 Plant Science, AGR 142 Principles of Agriculture, FPS 100 Fieldwork 1 dan UED 102 Study Skills. Okay. Kalau kita tengok di sebelah kanan itu ialah unit credit. Okay. Setiap subjek ini mempunyai unit kredit berdasarkan berdasarkan inilah level pengajian subjek-subjek berikut, ya. So kalau kita tengok untuk semester 1 ini yang perlu mahasiswa-mahasiswi sekarang daftar sebanyak 16 unit kredit, jam kredit lah ni. Okay, di mana jam kredit ni menunjukkan jam pertemuan kita lah dengan pensyarah-pensyarah yang berkaitan. Okay, sama ada syarahan ke, amali ataupun tutorial, ya. Tapi secara keseluruhannya pertemuan itu adalah sebanyak jam kredit yang terpapar sinilah, ya, 1323322 ini. Okey. Okey, berikut merupakan semester 2, ya. Kita lihat untuk semester 2 mahasiswa-mahasiswi sekalian akan mengambil kursus tersebut, okey, sebanyak 20 unit kredit, ya. Dan semester ketiga pula 19 unit kredit, semester 4 17 unit kredit, semester 5 sebanyak 18 unit kredit. Ya, dan pelajar-pelajar sekalian, seperti yang saya maklumkan awal-awal tadi, untuk pendaftaran kursus, okey,
pendaftaran kursus, drop ataupun add, ya, ataupun drop maksud dia kita ni lah menggugurkan subjek tersebut pada semester tersebut, ataupun kita tambah subjek tersebut pada semester tersebut, semua boleh dilakukan melalui iStudent Portal, ya. So kita akan log in lah. Okay, kamu akan log in mengikut nombor ID pelajar masing-masing, dan pastikan anda sudah register. Dan perlu diingat, ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian, password yang anda gunakan untuk log in ke iStudent Portal ini hendaklah sentiasa diingat, ya, sebab nanti berlaku kesukaran sekiranya anda perlu gugurkan subjek tersebut kah ataupun add subjek tersebut. So anda semua perlu ingat, ya, password anda masing-masing, ya. Baik, sekarang saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai sistem penilaian, ya. So untuk pengajian anda di sini, di fakulti ni, fakulti FPA, kita setiap subjek itu akan dinilai dengan menggunakan kaedah berikut, iaitu penilaian berterusan, iaitu yang dinamakan juga sebagai ongoing assessment, dan plus peperiksaan akhir, iaitu final semester, ya. Sebagai contohnya, ya, saya ambil sini contoh AGR 122, iaitu Plan Sains, ya. Coursework keseluruhannya, iaitu untuk penilaian berterusan untuk coursework ini sebanyak 60%. Ya, ongoing assessment ni ialah yang bukan final exam lah. Okay, ataupun sebab kita menjalani ODL, sesi pengajian ODL, iaitu Open Distance Learning sekarang ini kerana disebabkan oleh pandemik, ya. So kita semua PNP, pembelajaran dan pengajaran akan dilaksanakan dengan kaedah online ataupun kita namakan sebagai Open Distance Learning. Jadi peperiksaan akhir itu digantikan sesetengah, ya, subjek peperiksaan akhir akan digantikan sebagai final assessment. Okay, final assessment ni tidak kiralah sama ada case study atau project, ya, presentation, dia adalah mengikut keperluan subjek tersebut, dan juga resource person yang akan menentukanlah kaedah penilaian bagi peperiksaan ataupun final assessment itu, ya. Tapi untuk di diploma perusahaan ladang FPA ni, baru-baru ini seperti yang diumumkan, kita hanya akan ada 50%, ya, subjek yang mempunyai peperiksaan akhir. Okay, so peperiksaan akhir ni bermaksud mahasiswa-mahasiswa sekalian akan sit for exam lah, akan mengambil peperiksaan lah. Okay, exam, menulis, kan. Tapi untuk subjek yang tidak melibatkan peperiksaan akhir, dia akan assessment tu akan dibuat melalui sama ada mekanismenya adalah presentation, okay, pembentangan, case study, assignment dan sebagainya. Dan kita lihat di sini untuk ongoing assessment tu 60%, contohnya coursework tu, okay, untuk penilaian berterusan adalah online test, ya, 20%, written assignment 20%, dan video presentation 20%, ya. Dan untuk final assessment ataupun peperiksaan akhir 40%, dan total semua ialah 100%, ya. Okey, berikut ialah sistem penilaian untuk menentukan sama ada grade anda semua tu dalam kumpulan ataupun dalam kategori A+ kah, A minus, B+, B minus, C+, C, ataupun di bawah 50, iaitu gagal lah. Okey, kalau kita tengok sini julat markah bagi grade A+, ya, 90 hingga 100, dan kita lihat grade daripada A+ hingga A-, statusnya adalah cemerlang, ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian. So cuba untuk sedaya upaya ni lah, pastikan anda di semester 1 ni, pastikan anda bersungguh mengekalkan
pencapaian akademik anda yang terbaik, kerana bermula daripada semester 1 lagi sebenarnya dia akan drag kalau sekiranya markah kamu kan untuk semester 1 ini cemerlang, kamu boleh bawa kecemerlangan grade tu sehingga akhir semester. Tetapi sekiranya semester 1 pun kamu grade kamu sudah turun, susah untuk cover semula di akhir-akhir semester tu. Jadi cuba sedaya upaya mahasiswa, mahasiswi, saudara-saudari sekalian, cuba sedaya upaya di semester 1 ini kekalkan grade yang cemerlang. Pastikan grade yang cemerlang dan bawa grade cemerlang ini sehingga ke akhir semester bagi mendapat grade di bawah kelompok kepujian dekan lah, iaitu 3.5. Pointer. Sekarang ini ialah seperti yang saya nyatakan sebelum tadi ya, anugerah akademik. So daripada grade ke semua tadi tu kan, ada yang status cemerlang kan, ada yang baik, lulus. Sekiranya mahasiswa, mahasiswi dapat mengekalkan grade-grade cemerlang sehingga akhir semester, anugerah berikut akan berjaya disandang oleh anda. Ya, anugerah dekan AD iaitu GPA 3.5 dan ke atas, ya. Dan sekiranya anda berjaya mengekalkan 3.5 pointer anda dan ke atas setiap semester, anda akan dianugerahkan anugerah Naib Chancellor ANC kerana mendapat anugerah dekan lah setiap semester. Jadi mohon inilah pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi sekalian, sedaya upaya untuk capai anugerah Naib Chancellor ini. Demi memastikan anda betul-betul cemerlang sepanjang pengajian di FPA UiTM Johor Sabah. So ini merupakan selang markah. Seperti yang sudah kita nyatakan sebentar tadi itu. Berikut merupakan pengiraan GPA dan CGPA yang perlu mahasiswa dan mahasiswi ketahuilah bagaimana untuk anda semua mengekalkan pointer anda setiap semester dan memastikan anda berjaya mencapai ANC tadi tu, ya. So kita tengok sini semester 1 contohnya, ya. Jumlah nilai ialah 15. Kita tengok jam kredit yang anda ambil pada semester ini ialah sebanyak 15 jam kredit, ya. Dan jam kredit ini daripada jam pertemuan seperti yang saya nyatakan awal-awal tadi, jam pertemuan anda bersama pensyarah subjek tersebut, ya. Contohnya CTU 101 di sini ialah 2 jam. Kita contohnya mahasiswa sekarang, mahasiswa-mahasiswi memperolehi grade A-. So nilai grade tu bagi A- ialah 3.67. Jadi jumlah nilai grade bersamaan dengan nilai grade tadi darab dengan jam kredit akan dapat jumlah nilai grade iaitu 7.34, ya. So begitulah seterusnya, darablah semua ni kan, kursus bagi mat, CSC, BAL, so keseluruhannya untuk jumlah nilai kredit tu anda semua akan perolehi 48.69 kan. So daripada jumlah nilai kredit tu dibahagikan dengan jumlah jam kredit iaitu 15 jam kredit, anda akan dapat jumlah nilai grade setiap semester anda iaitu GPA sebanyak 3.25 pointer lah. So kalau ini 3.25 ni bukanlah dikategorikan sebagai anugerah dekan, ya. So bagi CGPA ni pula untuk semester 1 dia sama saja, ya, sama saja iaitu 3.25. Sebab apa? Semester 1 kita tidak ada kumulatif lagi lah. Kumulatif maksud saya ialah hasil tambah daripada semester 2, 3, 4 dan 5, ya. So ini contoh untuk semester 2 lah. Semester 2 kita sudah ada 2 semester. Jadi kita boleh kira jumlah himpunan nilai grade tadilah, CGPA tadi kan.
So kalau kita tengok tadi kita untuk result yang semester 1, contoh mahasiswa memperolehi 3.25 dan untuk semester 2 memperolehi 2.96 GPA kan. Tapi untuk kumulatifnya kita akan menjumlahkan nilai jam kredit, jumlah nilai grade bagi semua semester dibahagikan dengan semua jam kredit pada semua semester, dan jumlah himpunan nilai kredit CGPA-nya ialah 3.01. Ya. Okey, untuk sepanjang pengajian anda di UiTM ini, khususnya di APA, anda sebenarnya akan diselia oleh penasihat akademik. Ya, untuk semester 1 ini, penasihat akademik yang kita ada ialah bagi kumpulan pertama TSGS Dr. Alexius Korom. Okey, untuk kumpulan kedua saya sendiri, ya, Viduriati binti Sumin, dan okey, untuk grup 3 boleh berhubung dengan saya sebelum kita mendapatkan PA yang baru, ya. So mohon semua mahasiswa-mahasiswi menghubungi PA anda bagi kelancaran pendaftaran subjek ataupun ingin mengetahui siapakah pensyarah anda untuk subjek tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan akademik, bolehlah menghubungi penasihat anda dengan nombor handphone yang tertera ini, ya. Dan skop tugas bagi penasihat akademik ialah mendaftarkan kursus anda sepanjang pengajian di FPA ini, dan anda boleh mengetahui status anda sebagai pelajar di UiTM melalui penasihat akademik dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pelajar. Okay, so anda semua boleh menghubungilah PA anda, ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akademik, ya. Berikut merupakan aktiviti perkuliahan anda secara ODL, ya, ataupun bersemuka. Untuk semester ini, okey, kita akan menjalani sesi pengajian secara open distance learning, ya. Pengajian open distance learning ni macam saya sudah nyatakan tadi ialah secara online, ya, dan juga hybrid, ya. Ya, diputuskan di UiTM Cawangan Sabah APA bagi semua pelajar semester 1, semester 3 dan 5 akan menjalani sesi hybrid, iaitu ada sesetengah subjek itu iaitu metodnya dalam satu subjek itu, bagi subjek yang mempunyai amali, ladang dan juga makmal, anda akan bersemuka dalam sesi pengajian dan pembelajaran lah. Maksud dia kamu akan masuk ladang dan juga masuk makmal, ya. Bagi yang tidak mempunyai makmal, subjek yang tidak mempunyai makmal dan juga amali ladang, tidak perlu ke kelas secara bersemuka. Okay? So mahasiswa-mahasiswi hanya perlu menjalani sesi pengajian ODL melalui platform Google Meet ataupun yang seperti yang dipersetujui bersama dengan pensyarah anda lah. Okay? Alright, so berikut merupakan tanggungjawab pelajar, ya. So pelajar-pelajar mesti mengisi entrance survey subjek di awal semester, ya, dan juga exit survey di akhir semester dan juga mengisi borang sufor lah. Okay, semua ni boleh di akses melalui pautan island lah pelajar masing-masing, ya. Okay, ini adalah island portal pelajar. Okay, pelajar bolehlah ni lah. Okay, boleh type link tu kan, https /island.uitm.edu.my/login tu kan. So login sebagai student lah, dan kamu akan bolehlah mengisi sufor, entrance survey dan juga exit survey. Okay, untuk sufor ni, kegagalan
mahasiswa-mahasiswi untuk mengisi SO4 menyebabkan keputusan anda nanti akan di hold seketika. Setelah anda menjawab SO4 baru dia akan release dan anda akan dapat result lah. So make sure SO4 ni pun perlu diisi oleh pelajar-pelajar ya. Sebelum ni lah, sebelum tarikh akhir tarikh akhir SO4 tu ditutup ya. So pastikan anda berkomunikasi dengan penasihat akademik anda dan juga kelas rep lah. Biasanya kelas rep yang akan memberi segala maklumat mengenai tarikh-tarikh penting anda semua sepanjang pengajian. Okay. So anti-plagiarism campaign in UiTM. Okay, ini sangat penting ya. Kenapa penting? Sebab apa? Pelajar, mahasiswa-mahasiswi, saudara-saudari sekalian, anda tidak dibenarkan tidak dibenarkan sama sekali untuk meniru ataupun menyalin 100% hasil kerja ataupun hasil kerja daripada yang anda capai melalui internet ataupun rakan-rakan anda ataupun senior anda yang terdahulu. Okey, tidak dibenarkan sama sekali kerana kita di UiTM ini memang menekankan sepenuhnya anti-plagiarism ini. Sebab apa? Sekiranya mahasiswa-mahasiswi didapati plagiarize lah kan, meniru lah, copycat, ataupun anda mengambil semua sumber yang ada di internet tu dan menjadikan dia adalah hasil tugasan anda, dan sekiranya pensyarah tersebut mengetahui lah kan, sumber-sumber tu 100% diambil daripada internet kah ataupun daripada rakan-rakan anda yang lain kah, anda akan dikenakan tindakan disiplin yang ketat ya. So mungkin juga akan sama ada dibuang daripada universiti ataupun digantung, bergantung kepada hasil perbicaraan tata tertib yang dikendalikan lah ya. Okay, ini merupakan poster plagiarism tu lah. Kita mestilah mengikuti prinsip UiTM di mana kita anti plagiarism, kita mestilah honest ya, honest, amanah dengan jujur dan amanah terhadap sebarang tugasan yang kita berikan kepada pensyarah-pensyarah. Sebab apa? Plagiarism is wrong morally and legally. Sebab dia boleh dikenakan tindakan undang-undang juga. Anda mungkin juga dipenjarakan. Sebab apa? Sekiranya anda mengambil sumber daripada internet tu dan menjadikan dia sebagai bahan assignment kan. Maksud dia itu hasil daripada anda lah kan. Jadi secara tidak langsung anda hasil kerja orang lain tu yang anda ambil hasil orang lain tu. Jadi maksud dia kalau ambil hasil daripada orang lain dan orang tu pula tahu yang anda menyalin 100% maklumat ataupun hasil daripada hasil penulisan mereka di internet, mereka boleh mengenakan saman ke atas anda dan sebagainya. Jadi mohon ya, plagiarism, pastikan mahasiswa-mahasiswi tidak melanggar peraturan universiti dan kita patuh terhadap ketetapan plagiarism ini ya. Dan ya, plagiarism is a very serious academic offence, dan sekiranya didapati pelajar-pelajar semua terlibat dalam plagiat ni atau plagiarism, mungkin anda akan diberhentikan daripada pengajian di UiTM, okey, ataupun grade akan diturunkan sebagai gagal, okey, dan digantunglah daripada universiti. Okey, dan pastikan tidak ada plagiarism ya.
stop at all costs, ya. Okey, sekarang saya akan terangkan sedikit mengenai unit ladang, okey, di bawah fakulti kita, iaitu dia terletak, okey, di antara beberapa bangunan ini. Okey, di sinilah lokasi unit ladang kita, ya. Dan tahun 2003 unit ladang ini ditubuhkan dengan pengambilan pertama staf unit ladang, iaitu juruteknik mekanikal dan juga pembantu rendah AMPRA, ya. Dan tahun 2006 pengambilan kedua penolong pengurus ladang, iaitu kita ada Puan Syurtini lah, Dayang Syurtini, pembantu pertanian, staf pra tambahan, ya. Dan berikut merupakan carta organisasi unit ladang, iaitu diketuai oleh saya sendiri, ya. Dan penolong pegawai pertanian pertama iaitu Muhammad Zulikwan Shah, okey, dan juga penolong pengurus ladang Puan Dayang Syurtini Datuk Shoaib, penolong jurutera Encik Ahmadi Hassan, okey. Dan kesemua staf ini akan membantu sesi pengajian anda yang berkaitan dengan amali ladang, ya. Dan kita juga dibantu oleh pra iaitu Encik Sabri, pemandu jentera Encik Sahdi, pra Encik Muhyiddin dan juga Encik Muhammad Abrar, ya. Okey, ini ialah pejabat unit ladang, dan sekiranya kita boleh bersemuka, insya-Allah kita akan sama-sama berkumpul di sini bersama dengan pelajar senior kita di FPA, dan bagi menjalani pelbagai aktiviti di Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, ya. Saya pasti anda semua akan rasa enjoy dan rasa dihargai. Sebab apa? Ini adalah identiti kita sebagai planters ataupun pelajar di PIM di FPA, di mana kita ada semangat kekitaan, okay? Sebab kita ada banyak program dan aktiviti, dan pelajar-pelajar merasa sangat comfortable sepanjang pengajian sebab ada bonding antara senior dan junior dan juga pensyarah, ya. Ini merupakan kawasan sekitar unit ladang, ya. Ini merupakan struktur rumah hijau yang ada di fakulti kita, kawasan amali ladang. Okay, ini salah satu aktiviti yang akan dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswi semua, ya. Dan juga kita ada nursery bunga-bungaan, ladang buah-buahan, unit landscape, ya, kolam ternakan ikan dan juga taman kelulut. Okay, taman kelulut ni kita ada kelab kelulut, ya. So kiranya mahasiswa-mahasiswi cenderung untuk melibatkan diri dalam kelulut ni kan, bolehlah, ya, mendaftar sebagai kelab kelulut, ya. Dan berikut merupakan unit lobster air tawar dan aquaponik, unit hidroponik, struktur nursery bungaan hiasan dan jentera-jentera ladang, okey. Dan juga komsat lah. Kesemua prasarana atau infrastruktur ini sebenarnya yang akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi sepanjang sesi pembelajaran dan pengajaran di FPA UiTM Cawangan Sabah. Okey. Dan kita juga ada infrastruktur makmal, dan kita ada makmal microbiology. Kita ada kelengkapan makmal, ya. Dan infrastruktur bilik kuliah. Sebenarnya sekiranya kita dibenarkan face to face 100%, kelak mahasiswa-mahasiswi bolehlah belajar di kelas, tetapi buat masa ini hanyalah amali dan juga makmal yang dibenarkan face to face untuk fakulti kita, ya. Infrastruktur bilik kuliah yang memuatkan 890 orang, ya. Dan kita ada bilik kuliah, beberapa bangunan bilik kuliah, iaitu yang pertama ini ialah Menara Ilmu yang boleh memuatkan seramai 2,590 orang pelajar, dan juga Ujana Sarjana yang boleh memuatkan seramai 890 orang pelajar. Okey, untuk prospek kerjaya mahasiswa-mahasiswi setelah tamat, ya, pengajian di FPA UiTM ini, anda bolehlah apply
jawatan sebagai pelatih pengurus ladang, penolong pengurus ladang, pegawai pemasaran pertanian, penolong pegawai penyelidik, penolong pegawai bank, eksekutif pemasaran pertanian, usahawan dan lain-lain. Sebut saja ya, sebab apa? DPIM ni boleh masuk mana-mana cabang. Dia bergantung pada rezeki anda juga, ya. Dan penting anda perlu buat iaitu daftar kursus di student portal sebab kuliah akan bermula pada 15 Oktober. Okey, sekiranya kita tidak akan dapat bersemuka lagi sesi pengajian kita semester ini, kita akan menjalani pengajian secara online and distance learning, iaitu kaedah pembelajaran dan pengajaran secara online, ya. Ataupun kita akan bahagikan kaedah PDP, pembelajaran dan pembelajaran ODL ni secara synchronous ataupun asynchronous. Synchronous ni ialah yang bersemuka. Mahasiswa-mahasiswi semua akan bersemuka dengan pensyarah-pensyarah anda melalui platform Google Meet, Cisco Webex, Zoom dan bergantung kepada kaedah seperti yang dipersetujui bersama pensyarah anda. Dan asynchronous pula kaedah yang kita guna sekiranya capaian internet tidak memberi kerjasama kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian lah. So sebab tidak boleh live streaming kelas kan melalui Google Meet, Cisco Webex dan Zoom. So kaedah-kaedah asynchronous pula seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, Google Classroom, Edmodo dan lain-lain kaedah sesuai boleh digunakan lah. Bergantung kepada persetujuan anda dan juga pensyarah. Dan akhir sekali, ini amat penting, ya. Dan sekiranya mahasiswa-mahasiswi mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah berkaitan dengan pembelajaran anda sepanjang semester di FPI UiTM Cawangan Sabah ini, bolehlah menghubungi saya seperti di paparan lah, ya. Pejabat saya Aras 3 Bangunan Orjana Sarjana, dan boleh menghubungi saya di talian 0135443600, ya. Dan saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang berjaya melanjutkan pengajian ke Fakulti Peladangan dan Agroteknologi UiTM Cawangan Sabah, dan semoga anda gembira dan enjoy sepanjang pengajian anda di FPA UiTM Cawangan Sabah.